Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5 Isnin 6 November bersama saya, Norlela Muhammad Nur. Selain tajuk utama, seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri turut mengambil tempat. Lintas langsung kita bersama Adrian Soidi di Sabah. Kemudian ke Labuan bersama Muhammad Randy Riki. Seterusnya ke Sarawak bersama Gracia Vicky Chua. Dan akhir sekali ke RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Setia bersama N5. Banjir Pulau Pinang. Demi kebajikan serta keselamatan rakyat, Timbalan Perdana Menteri menyatakan kesediaan Kerajaan Persekutuan mengkoordinasi kerjasama dengan kerajaan negeri. Dalam masa sama ditegaskan juga soal politik diketepikan bagi memastikan penduduk terjejas banjir mendapat bantuan segera dan mencukupi. Datuk Seri Syahidan bagi pihak Kerajaan Persekutuan akan mengkoordinasikan mesyuarat ini bersama-sama dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk Zainal Abidin Osman juga akan bersama-sama, dan kita ketepikan perbezaan di kalangan kita. Yang penting adalah rakyat dan mangsa, dan setakat ini saya berpuas hati dengan bantuan-bantuan yang diberikan, namun masih banyak lagi ruang-ruang yang boleh ditambah baik dan boleh dilakukan demi menjaga mangsa-mangsa yang dipindahkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid terdahulu meninjau pusat pemindahan banjir dan menyampaikan bantuan kepada 49 keluarga di Dewan Banjir Guar Jering, Permatang Pau. Beliau turut meninjau beberapa pusat pemindahan banjir di daerah Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai, iaitu di Guar Perahu, Labuh Banting, Tasik Gelugur dan SK Bertam. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri mahu pihak terlibat menyiapkan senarai penduduk terjejas banjir bagi memudahkan bantuan segera selewat-lewatnya esok. Simpati dengan situasi yang dihadapi penduduk terjejas, beliau turut menyatakan bantuan dapat disalurkan segera mengikut SOP bencana. Coordinating the effort either from PDRM or from armed forces, NGO, state government and federal government. So Tan Sri Zulkifli is coordinating it at the moment. So we are working very closely with state government, of course, with district office, NADMA, National Agency for Disaster Management. And I think the effort, sincerity is being translated into actions and immediate implementation. Kerajaan Pulau Pinang didesak untuk tidak lagi meneruskan projek-projek pembangunan di lereng-lereng bukit. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pembangunan yang tidak terkawal di kawasan Cerun menyumbang berlakunya tanah runtuh sekaligus mencetuskan banjir luar biasa. Berlaku di Pulau Pinang ialah menurutnya, sistem perparitan sedia ada di negeri itu tidak mampu menampung aliran air yang begitu banyak ketika hujan lebat. Keadaan menjadi lebih teruk apabila pengaliran air hujan ke laut terganggu dan secara tidak langsung air hujan bertakung. Perubahan iklim, apabila panas tu menumpu kepada permukaan laut, air di muka laut tu vaporize ke atas. Yang naik ke atas tu dia tak hilang, dia akan turun balik jadi hujan. Jadi bila lebih panas, lebih banyak air naik, lebih banyaklah hujan turun. Ini yang menyebabkan apa yang berlaku, kita lihat fenomena yang berlaku di Pulau Pinang dan di Kedah tu. Jadi tiap-tiap kerajaan negeri mesti melihat lagi sekali pembentungan perairan dan saliran. Terdahulu beliau melawat ke Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Cawangan Ampang. Menurutnya lagi, hujan lebat luar biasa dan fenomena air pasang yang berlaku ketika ini adalah disebabkan perubahan iklim. Purata hujan kali ini adalah sebanyak 250 mm dalam tempoh 24 jam, melebihi kategori hujan amat lebat iaitu 60 mm sejam.
Tidak timbul kecuaian atau kelewatan seperti mana yang didakwa. Sidang Dewan Rakyat diberitahu oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Dia bahawa amaran awal banjir di negeri bahagian utara telah dimaklumkan lebih awal iaitu 1 November. Datuk Dr. Abu Bakar mesti menerusi Jabatan Meteorologi serta Jabatan Pengurusan Bencana Negara NETMA telah mengeluarkan amaran peringkat kuning pada 1 November berkaitan ramalan hujan lebat yang dijangka berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari lagi. Malah pada 6 petang Sabtu lepas, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran jingga memaklumkan ramalan hujan dijangka berlaku pada tahap maksimum dan berterusan. Itu namanya ramalan. Itulah namanya ramalan. Kita kata jamalan, ini ramalan. Kita dah belajar mana angin datang dari sini, angin datang sini, kita satukan. Lepas tu kita kata hujan akan berlaku. YB, tapi cara semua rumah belum ada angin lagi. Kalau tak tahu boleh belajar dengan saya boleh tahu dengan baik. Kita mempunyai alat yang bagus. Jadi lepas tu kita baharui lagi bila dah dekat pada 14 November pukul 6 petang. Kita kata jingga, dijangka hujan akan mencapai tahap maksimum dan akan berterusan. Kita beritahu. Kita beritahu, bukan kita tak beritahu. Jadi YB, kalau tak tahu, jangan cakap yang bukan-bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai. Mengenai paras hujan di Pulau Pinang, Dewan diberitahu bayan lepas merekodkan paras air hujan tertinggi sebanyak 288 mm pada 4 September 1999 berbanding 174.2 mm pada 4 November lalu. Sementara Butterworth pula mencatatkan bacaan paras air hujan tertinggi pada 17 September 1995 sebanyak 350 mm berbanding 233.6 mm pada Sabtu dan 151.8 mm pada Ahad 5 November. Manakala Perai mencatat angka paras air hujan tertinggi pada 323 mm pada 17 September berbanding 225.6 mm dan 77.8 mm masing-masing pada Sabtu dan Ahad. Kawasan Seberang Perai Tengah SPT dan Seberang Perai Utara SPU antara yang masih terjejas teruk akibat banjir. Antara kawasan yang turut terjejas, Guar Jering, Guar Perahu, Permatang Rawa, Jarak Atas, Padang Cempedak, Labuh Banting dan Sungai Dua. Kebanyakan kawasan ini berada berhampiran sungai dan kawasan sawah padi dan dikhawatiri kejadian air pasang bakal memburukkan lagi keadaan. Jadi laporan lanjut kita bersama Nur Hidayah Anwar yang kini berada di lokasi. Silakan Hidayah. Baik, terima kasih rakan penyampai dan saya kini berada di Kampung Labuh Banting iaitu di daerah Seberang Perai Utara Tasik Gelugor. Dan di kawasan ini kesemua penduduk di sini kira-kira 1,204 orang masih ditempatkan di pusat pemindahan. Dan kami bersama kru di sini sempat meninjau di sini mana memang kita lihat kebanyakan rumah penghuni dia sudah berada di pusat pemindahan dan ada setengahnya datang untuk melihat keadaan rumah mereka bagi memastikan keadaan keselamatan di sini. Dan paras air kebanyakan di kawasan ini dan dipahamkan terletak bersebelahan dengan Sungai Kulim dan berada di antara paras lutut ke paras dada lah paling tinggi. Dan cuaca pada petang ini hujan renyai dan kita jangkakan mungkin keadaan ini akan berlanjut sehingga sebelah malam. Dan bersama saya kini ialah Puan Farizan iaitu sukarelawan yang membantu masa-masa banjir di sini dan kita tanya pendapat beliau mengenai apa yang dilakukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farizan binti Ismail. Cuma di sini di Labuh Banting saya hanya bagi semangat saja kepada masa-masa banjir yang ada kat sini. Itu yang saja yang saya dapat buat. Saya serulah kepada semua-semua NGO, pejabat-pejabat manapun yang ada, berilah kesempatan, bagilah bantuan apapun. Dekat sini selama ni 2 hari dari kemarin dengan hari ini depa memang tak ada bantuan apa-apa pun yang depa terima. Makan, minum ke apa pun tak ada. Saya dibagi tahu semalam pun depa tak makan, minum pun tak.
Tempat pemindahan tu ada yang mengandung, ada yang duduk lapantang, dan warga-warga emas ramai, kanak-kanak pun ramai. Selamai 1,204 orang. Itulah yang Baik, saya dapat. Kita harapkan semoga dengan antara kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensi yang terlibat, bantuan dapat disalurkan segera kepada mereka yang terjejas dengan banjir ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Hidayah, terima kasih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim menyatakan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk membantu rakyat Pulau Pinang. So kita akan cuba buat yang terbaik kepada semua sekali mangsa banjir yang terlibat dengan banjir kilat di Pulau Pinang. Sama-sama bagi bantuan kepada mangsa banjir. Ada kekurangan sikit tetapi benda ini akan sedang tiba. Termasuklah tilam, selimut dan juga bantal. Beliau sebelum itu melawat di Pusat Kawalan Operasi Bencana Seberang Perai yang beroperasi 24 jam. Biro Kebajikan UMNO BIKUM bakal menyalurkan bantuan segera ke pusat-pusat pemindahan banjir di Pulau Pinang. Pengerusinya Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, antara keperluan utama termasuk keperluan bekalan makanan dan tempat perlindungan lebih selesa. Dalam masa sama, berharap Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat menyusun atur bantuan di pusat-pusat pemindahan yang ketika ini dilihat agak sesak dan padat. Dan di kawasan-kawasan lain juga kita akan tengok dari segi keperluannya, dan sudah tentu nampaknya dia berbeza dari segi keperluan. Kita tak boleh hantar sama di semua tempat. Jadi itu setakat ini yang kita boleh maklumkan, dan lagi masa-masa kita akan tengok perkembangan lah. Ini kita buat atas arahan Yang Berhormat Presiden. Konvoi BIKUM tiba di pusat pemindahan banjir di Tasik Gelugur, Seberang Perai lewat malam tadi selepas selesai program UMNO Bantu Rakyat 2.0 di Parit Buntar, Perak. Sementara di SK Bertam Indah, Kepala Batas, kira-kira 600 penduduk berdaftar di pusat pemindahan itu. 9 pusat pemindahan dibuka di Kepala Batas melibatkan kira-kira 10,000 penduduk. Dan kemas-kemas baju-baju tu lah. Tiup-tiup air tu angkut-angkut tak atas meja tu lah kan. Tak ada nak buat apa, ayat masuk mengejut. Besar 2003. Umur anak saya yang ni lah, dah 14 tahun dah. Bantuan setakat ni daripada karah-karah sebelahan lah, karah Betang Putra, ada supply bagi bantuan makanan, roti dan orang persendirian lah lagi untuk makan makanan ni lah. Masak di masjid, pihak JK masjid. Prihatin dengan keadaan yang berlaku di Pulau Pinang, lebih 250 sukarelawan Darul Ta'zim menyertai misi bantuan. Majlis Pelepasan disempurnakan Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Keselamatan mungkin dia orang tak cukup kaki tangan. So di sinilah dia boleh bantu. Dia sukarela. Jadi dia subjek tu arahan yang diberikan on the ground. Sebab kalau masa katakanlah air belum surut, hujan masih berlaku. So tentunya pihak yang pakar mengendalikan ni, dia memerlukan banyak sokongan sukarelawan, macam misalnya nak alihkan orang sakit, nak pindahkan tolong angkat ke apa ke dan sebagainya. 250 orang yang akan terlibat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelepasan Misi Bantuan Sukarelawan Darul Ta'zim ke Pulau Pinang di Kota Iskandar. Dinyatakan juga bahawa Johor bersedia menyalurkan bantuan sukarelawan pasca banjir. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyantuni penduduk terjejas banjir di Kulim, Kedah yang ditempatkan di pusat pemindahan di SK Permatang Tok Dek, Padang Serai. Dan di talian ketika ini Rashid Jali yang mempunyai laporan penuh. Rashid, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Ahmad Zahid turut menyampaikan sumbangan barakah berupa barangan keperluan dan wang tunai seramai 563 penduduk yang terjejas banjir, melibatkan 154 keluarga menerima sumbangan itu yang diselaraskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Perdana Menteri melahirkan rasa kagum dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah dan Kerajaan Pulau Pinang
dengan Kerajaan Persekutuan. Ia sekaligus memudahkan urusan bantuan kepada penduduk yang terjejas dengan musibah itu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengucapkan terima kasih dan bangga dengan kesiapsiagaan serta kesungguhan agensi kerajaan termasuk Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi lain yang turut terlibat dalam membantu penduduk yang terjejas banjir. Pujian turut diberikan timbalan Perdana Menteri kepada badan bukan kerajaan NGO yang bertindak sebagai satu pasukan membantu mereka yang memerlukan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut berharap penduduk yang terjejas bersabar dan kerajaan akan sentiasa membantu dan memastikan segala keperluan mereka mencukupi selama berada di pusat pemindahan banjir. Sekian laporan saya dari Pusat Pemindahan Banjir Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Dek, Padang Serai, Kulim, Kedah. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rashid. Dan ketika meninjau lokasi runtuhan di Taman Selasih Kulim, Kedah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid meluluskan peruntukan RM2 juta bantuan bagi membaik pulih tanah runtuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyampaikan bantuan kepada penduduk terlibat yang ditempatkan sementara di Sekolah Kebangsaan Taman Selasih. Kejadian ni jadi hari Ahad pada jam tak rasa pukul 4 pagi. Masa saya bangun tidur, lepas tu tengok apa ayat longkang tu dia jadi macam bunyi macam ayat terjun tu, bunyi tu. Jadi orang kata tak sedar hati lah. Jadi saya cuba hubungi majlis bandaran dengan bomba untuk dapatkan tindakan selanjutnya. Untuk mulanya sebenarnya dia ada terdapat 2 lubang dekat sini. Selepas tu suami saya dah buat aduan. Cuma MPK dia orang main letak kon sahaja. Untuk yang lain-lain tu tak ada buat apa lagi lah. Sebab dia jadi yang pertama tu dekat rumah mak mentua saya. Dekat sana dia orang cuma main bubuh kon juga. Untuk kata tindakan lanjut tu nak buat serta-merta, nak piling ke, nak bubuh macam dia orang bakar untuk nak buat cerucut bagi kita tahadah anak ayak. Yang tu tak buat lagi. Lepas tu tak apalah. Untuk hari Ahad tu hujan turun memang sehari sampai ke pagi. Lepas tu ayak untuk dalam longkang ni penuh. Dalam pukul 4 pagi longkang lubang yang kat sebelah sana yang 2 tu dia combine, dia jadi satu, dia jadi macam lubang untuk ayak terjun. Untuk hadapan rumah saya ni ayak tak makan lagi. Dia tak makan tanah, tak makan sampai kat rumah lagi. Dia cuma makan kat sebelah sana. Dalam pukul 8 pagi dia makan sebelah rumah saya. Yang untuk longkang ni dia jadi reban, dia jatuh kat bawah. Lepas tu dia malah haki sampai kat hadapan rumah saya ni. Hujan lebat sejak Ahad lalu menyebabkan berlaku 2 kejadian tanah runtuh dengan kedalaman kira-kira 5 meter. Operasi fenomena air pasang besar Selangor yang bermula Jumaat lepas bakal dihentikan esok. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Kelang, Samsul Ma'arif Saibani, bagaimanapun menyatakan persediaan menghadapi bencana di 5 daerah yang berisiko kini hanya tertumpu di Kelang. Pangkalan Tok Muda, Batu Empat Jalan Kapar, Sementa, Pelabuhan Kelang, Taman Selat Damai dan Pulau Ketam merupakan antara lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi menghadapi fenomena itu. Sepanjang operasi dijalankan, paras tertinggi air laut dicatatkan semalam iaitu 5.6 meter dan ketika fenomena itu, kawasan Pulau Ketam telah melimpahi ban namun di kawasan lain ban masih kukuh dan terkawal. Pemantauan telah dilakukan oleh pihak penyelamat iaitu Jabatan Bomba, Rela, Polis, APM, Pejabat Daerah Kelang sendiri dan juga MPK. Dan laporan telah dihantar ke pihak Pejabat Daerah dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri tentang pemantauan dan apa yang berlaku di sekitar daerah Kelang. Dalam tinjauan yang dibuat di pangkalan nelayan Sementa, rata-rata penduduk tetap menyatakan kebimbangan. Yang semalam je lah yang naik sampai ke setengah 1 inci sekaki lah. Yalah, lepas dah naik tu, lepas disurut tu kita kemas lah. Biasa kita lama je memang dah siap lah. Pertama sekali sampan-sampan diikat cantik-cantik semua
Kalau jaring-jaring yang kita guna biasanya akan hanyut, kita dah ikat baik-baik lah. Kalau tidak, itu harga barang-barang sekarang mahal nak beli. Jadi kita terpaksa jagalah barang kita sendiri. Baiklah, untuk laporan cuaca, kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Mikhail Kadorna di sana. Silakan Mikhail. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Info cuaca petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara. Dan melalui carta paparan angin ini diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin dari pelbagai arah dengan kelajuan yang agak kencang iaitu sekitar 40 hingga 50 km sejam. Melalui carta paparan angin ini juga dapat kita perhatikan terdapat satu kawasan yang menjadi kawasan penumpuan angin di sekitar perairan Samui, di mana sebelum ini ianya adalah berada di daratan Semenanjung, di mana kami terpaksa mengeluarkan amaran hujan terperingkat, di mana ianya juga telah dimansuhkan semalam. Ini adalah disebabkan kawasan ini telah pun bergerak menjauhi daratan Semenanjung memasuki perairan Samui. Dan seterusnya kita lihat kepada amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikeluarkan oleh jabatan pada ketika ini. Amaran angin kencang dan laut bergelora telah pun berkuat kuasa hari ini sehingga esok 7 November di perairan yang diwarnakan dengan warna kuning. Kawasan ini adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya bagi melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej gema radar. Dan melalui cerapan imej gema radar pada petang ini didapati hujan dan ribuan petir sedang berlaku di 1-2 tempat lebih tertumpu di bahagian utara dan juga selatan Semenanjung Malaysia. Diperhatikan kelompok awan hujan ini adalah bergerak ke arah timuran dan memungkinkan negeri seperti utara Terengganu dan juga pedalaman Pahang akan mengalami keadaan cuaca lembap dalam sedikit masa lagi. Seterusnya bagi melihat keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, kita mulakan dengan negeri Sabah. Dapat kita perhatikan terdapat hujan sedang berlaku di 1-2 tempat lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan pedalaman negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, dapat kita perhatikan hujan dan ribuan petir sedang berlaku di 1-2 tempat meliputi kesemua bahagian di negeri tersebut. Keadaan cuaca lembap di kedua-dua negeri ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Dan seterusnya kepada para penonton yang ingin mendapatkan informasi terkini dan sahih berkenaan cuaca, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun melayari Facebook rasmi kami di Malaysian Meteorological Department. Seterusnya sebelum mengundur diri, kita ikuti ramalan cuaca malam bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikhail Kadorna. Assalamualaikum. Bahasa Melayu Kertas 1, mata pelajaran pertama diduduki 443,883 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2017. Peperiksaan yang diadakan di 3,363 pusat peperiksaan dijadual berlangsung sehingga 4 Disember depan. Calon di Pulau Pinang dan Kedah tetap meneruskan peperiksaan walaupun kedua-dua negeri ini dilanda banjir. Di Perak tiada sekolah yang ditutup ataupun terjejas akibat banjir. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Mat Lazim Idris walau bagaimanapun berkata 2 sekolah di daerah Perak Tengah dan Hulu Perak dijadikan pusat pemindahan banjir. Penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan banjir di Sekolah Kenering Greek sudah ditutup. Hanya SK Simpang 3 Parit masih menempatkan penduduk terjejas. Walaupun tiada sekolah yang terjejas, namun pihaknya mempunyai strategi sekiranya berlaku banjir.
Tapi apapun kita sebenarnya kesiapsiagaan untuk menghadapi banjir ini kita ada SOP dia dan kita telah minta ataupun kita telah taklimatkan kepada semua ketua PPD dan juga pegawai-pegawai pelaksana kita sama ada di peringkat daerah ataupun di sekolah pengawalan dan sebagainya lah. Jadi ini kita ada kesiapsiagaan operasi yang kita sebut sebagai operasi payung untuk menghadapi apa-apa yang boleh menghalang perjalanan perusahaan, insyaAllah. Beliau sebelum itu melawat calon SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh. Baiklah, seterusnya kita ke laporan lintas langsung negeri di Sabah. Terus saja kita bersama Adrian Sohidi di sana. Adrian, silakan. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seramai 40,053 calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2017 di Sabah selamat menduduki peperiksaan di 315 pusat peperiksaan seluruh negeri hari ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Haji Suhaibul berkata, untuk memastikan peperiksaan berjalan lancar, beberapa langkah awal telah pun diambil seperti meminta kerjasama ibu bapa agar memaklumkan kepada jabatan berhubung masalah yang dihadapi calon selain bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Laporan daripada seluruh pusat, semua pusat di seluruh negeri Sabah alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Ops payung. Yang ini semua jawatankuasa bencana alam telah digerakkan di setiap daerah. Ini di setiap daerah menggerakkan supaya bersiap siaga. Datuk Maimunah ditemui media selepas membuat tinjauan hari pertama peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Ria di Tuaran. Beliau turut memuji inisiatif yang dilaksanakan pihak pengurusan sekolah berkenaan yang menyediakan sarapan pagi kepada calon demi keselesaan calon SPM sekolah ini. Warga Kementerian Pembangunan Infrastruktur Negeri diingatkan agar mengamalkan integriti yang tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat. Menterinya Tan Sri Joseph Parin Kitingan berkata ini penting memandangkan kementerian itu diperuntukkan bajet yang besar iaitu sejumlah 1.212 bilion ringgit pada tahun 2017. Tan Sri Pairin yang juga timbalan Ketua Menteri mahu pegawai dan kaki tangan kementerian bertindak cekap dan berdisiplin bagi memastikan projek dan perkhidmatan yang dibiayai melalui peruntukan tersebut dapat dilaksana agar sampai kepada rakyat. Beliau berucap dalam majlis lafaz dan menandatangani Ikrar Bebas Rasuah IBR Kementerian Pembangunan Infrastruktur bersama jabatan dan agensi di bawahnya di Kota Kinabalu. Tambah Tan Sri Pairin, prestasi kementerian serta jabatan dan agensi juga perlu dipertahankan agar petunjuk prestasi utama sentiasa berada pada tahap 90% ke atas. Sementara itu, bercakap kepada media, Timbalan Pengarah Operasi SPRM Sabah, Hasbilah Muhammad Saleh, memberitahu lebih 60 agensi di Sabah telah menandatangani sijil IBR dan dijangka lebih banyak lagi akan berbuat demikian. Satu manifestasi yang cukup bermakna lah kepada SPRM kerana ini sebagai bukti bahawa rakyat Sabah, especially penjajah awam di negeri Sabah ini memberikan sokongan dan dukungan yang padu lah pada usaha-usaha SPRM untuk mementeras rasuah. Seramai 400 pegawai dan kaki tangan daripada pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur melafaz dan menandatangani dokumen IBR dalam majlis ini, antaranya Jabatan Kerja Raya, Jabatan Air Negeri Sabah, Jabatan Kereta Api Negeri dan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Negeri. Kerajaan sentiasa menghargai bakat rakyat negeri ini dan akan terus menyokong bidang yang diceburi jika ianya memberi manfaat kepada kehidupan mereka dan pembangunan negeri. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata ramai rakyat di Sabah yang berbakat dalam pelbagai bidang seperti seni dan sukan. Beliau berucap dalam majlis penyampaian hadiah Piala Tan Sri Musa di Kota Kinabalu. Tan Sri Musa yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, turut bangga dengan perkembangan perlawanan bola sepak dalam merebut piala itu sejak 2013. Katanya, pertandingan tersebut boleh mencungkil bakat rakyat daripada peringkat daerah dengan harapan Persatuan Bola Sepak berprestij akan menawarkan peluang bermain dalam pasukan mereka. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan piala pusingan
pingat dan cek bernilai RM25,000 kepada juara Piala Tan Sri Musa Aman iaitu pasukan Kota Kinabalu dan pingat serta cek RM12,500 kepada naib juara Beaufort. Pasukan Kota Kinabalu mengalahkan Beaufort 2-0 pada perlawanan akhir piala itu petang semalam. Penguasaan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang kerjaya perlu diterapkan dalam diri anak-anak bermula di peringkat sekolah lagi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata langkah itu bagi membolehkan pihak sekolah mengasah bakat dan kebolehan anak-anak dalam sesuatu bidang yang menyumbang kepada sumber tenaga mahir negara, khususnya di Sabah. Beliau berkata tumpuan itu sejajar dengan usaha kerajaan membangunkan modal insan berkualiti dan minda kelas pertama. Tambahnya lagi, kerajaan juga sentiasa memperbaiki kemudahan pendidikan di sekolah-sekolah di negeri ini demi keselesaan pembelajaran anak-anak di sekolah. Datuk Yahya berucap dalam Majlis Perasmian Dewan Baharu serta Majlis Graduasi Tahun 6 dan Prasekolah SK Kem Lokawi 2017 di Lokawi. Seramai 216 murid darjah 6 dan Prasekolah SK Kem Lokawi menerima sijil graduasi masing-masing dalam majlis ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Adrian, terima kasih. Baiklah saudara, untuk berita seterusnya kita jumpa selepas. Bersua kembali, 3 suspek utama kes seorang ibu melacurkan 2 anak perempuannya bulan lepas diburu pihak berkuasa Johor. Identiti kesemua suspek dikesan menerusi pasport, juga soal siasat yang telah dijalankan terhadap 7 individu yang ditahan sebelum ini. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad, ketika mengesahkan mengenainya, turut menjelaskan kesemua suspek berusia 30-an, termasuk teman lelaki wanita terbabit, dipercayai masih berada dalam negara. Berjaya tangkap suspek, tetapi basically kita telah mengambil langkah-langkah untuk mengesan suspek ini. Ini bukan satu perkara yang mudah. You pun tahu dia bukan rakyat kita, jadi not easy. So we need time to get these guys. InsyaAllah dalam masa kita cuba dalam masa terdekat, dan saya sendiri pun memantau kes ni dari masa ke semasa. I hope that we could achieve in due time, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada pra-pelancaran Hari Keluarga bersama PDRM Care di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Pada 25 Oktober lepas, wanita berusia 39 tahun ditahan selepas disyaki melacurkan anaknya kepada warga asing di sebuah hotel bajet sejak sebulan lepas. Susulan kes ini, 7 lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376 dan 372 Kanun Keseksaan serta Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATIPSOM). Mahkamah Tinggi Shah Alam diberitahu mengenai identiti sebenar 4 individu masih bebas yang didakwa bersama-sama membunuh warga Korea Utara Kim Jong-nam. Pendedahan dibuat melalui keterangan saksi ke-9 pendakwaan Pegawai Penyiasat Kanan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang ASP Wan Azirul Nizam Cik Wan Aziz di hadapan Hakim Dato' Azmi Arifin. Sebelum ini, ASP Wan Azirul mendedahkan nama samaran masing-masing Mr. Chang, Mr. Y, Hana Mori dan James berdasarkan keterangan dari tertuduh pertama warga Indonesia Siti Aisyah dan tertuduh kedua warga Vietnam Duan Thi Huong. Menurut ASP Wan Azirul, identiti sebenar ke-4 suspek diterima hasil risikan yang diberikan cawangan khas Bukit Aman. Identiti sebenar Mr. Chang adalah Hong Song Hak berusia 34 tahun, Mr. Y ialah Ri Ji Hyun berusia 33 tahun, Hana Mori ialah Ri Ji Nam berusia 57 tahun dan James ialah Oh Jong Dil berusia 55 tahun. Ke-4 suspek merupakan warga Korea Utara dan tiba di Malaysia pada tarikh berlainan iaitu antara 31 Januari 2017 hingga 4 Februari lepas. Bagaimanapun, kesemua mereka keluar dari
Malaysia pada 13 Februari 2017. Hasil siasatan mendapati Hong Song Hak, Ri Ji Hyun dan Ri Jae Nam menaiki pesawat dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menuju ke Jakarta, Indonesia pada pukul 12.30 tengah hari. Manakala lokasi Oh Jong Dil yang juga keluar dari Malaysia pada tarikh yang sama masih belum didedahkan. ASP Wan Azirul turut mendedahkan identiti seorang lagi individu bernama Ri Ji U juga merupakan warga Korea Utara yang disyaki sebagai James. Identiti suspek diperolehi berdasarkan imej bergambar yang diambil dari telefon bimbit tertuduh pertama. Prosiding perbicaraan yang memasuki hari ke-12 ini juga menyaksikan beberapa rakaman kamera litar tertutup pergerakan keempat-empat suspek di KLIA. 1 Mac lalu, Siti Aisyah dan Don dihadapkan di Mahkamah Majistret Sepang atas tuduhan membunuh Kim Jong Nam bersama-sama 4 lagi individu yang masih bebas. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Balai Pelepasan KLIA 2 pada 13 Februari mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baiklah, N5 diteruskan dengan perkembangan dari bumi ke Nyalang. Gracia Vicky Chua di Kuching. Jadi teruskan Gracia dengan laporan. Terima kasih Nolela di Angkasa. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Universiti di negeri ini perlu melakukan anjakan paradigma dengan melaksanakan sistem pendidikan 4.0 sejajar dengan usaha menyediakan graduan yang relevan dengan keperluan industri. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud berkata, bagi mengorak langkah ke arah sistem pendidikan 4.0, beberapa perkara perlu dilaksanakan. Antaranya program pendidikan perlu dikemaskini mengikut keperluan industri dan universiti harus memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi digital untuk melahirkan lebih ramai model insan yang bijak dalam mentafsir data dan kandungan sumber terbuka menggunakan teknologi terkini. Selain itu, kerangka bersepadu juga perlu disediakan untuk merancang pembelajaran yang sistematik agar dapat menyediakan graduan yang pintar mencipta sesuatu yang dapat disumbangkan kepada negara. Tun Pehin Sri Abdul Taib berucap pada Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-21 di Arena Gemilang Datar Putra Universiti berkenaan di Kota Semerahan. Pada majlis itu, beliau yang juga Chancellor UNIMAS turut menyempurnakan Majlis Istiadat Pemasyuran Pelantikan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg sebagai Pro-Chancellor baharu UNIMAS. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Kadim Suhaidi memberitahu UNIMAS bersedia menjalin hubungan strategik dengan pelbagai pihak yang boleh menyumbang kejayaan dalam sektor ekonomi digital seterusnya mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. Sementara itu, Majlis Convocation UNIMAS yang bermula hari ini menyaksikan 492 graduan terdiri daripada 68 graduan Dr. Falsafah, PhD, 376 graduan ijazah sarjana dan 48 graduan ijazah sarjana muda menerima skor masing-masing. Ini termasuk penerima paling muda berusia 25 tahun, Aina Nadiah Abdul Halim yang berasal dari Selangor yang menerima PhD dalam bidang kimia organik dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Di-offer oleh pensyarah saya untuk menyambut pelajaran di peringkat sarjana. Jadi saya berdaftar dengan UNIMAS sebagai pelajar peringkat sarjana. Pada semester kedua pembelajaran peringkat sarjana iaitu master, saya ditawarkan untuk menukar pembelajaran kepada PhD. Turut mencuri perhatian iaitu 3 beradik yang berjaya menamatkan pengajian serentak dan memperoleh ijazah sarjana sains pembelajaran. Dan saya telah mempengaruhi adik-adik lain untuk mengambil jurusan yang sama. Senang untuk kita buat assignment, senang untuk kita berbincang dan senang untuk kita memberi idea, sumbang saran sama adik-beradik lah. Sementara itu, graduan ijazah sarjana dalam pentadbiran perniagaan korporat Diana Anthony Blikau yang juga merupakan seorang artis tempatan memberitahu pelbagai cabaran yang dilalui terutama dalam membahagikan masa dengan pelajaran. It's very hard lah. Perjalanan yang agak jauh dan sangat agak rumit sebab saya pun bekerja. Saya bekerja, saya menyanyi dan juga belajar. So, hati kena ketal. At first place bila kamu nak cakap nak sambung belajar kan, this is for my own good. Jadi, you teruskan saja. Susah, masa tu memang
it's a process lah. But throughout the journey, you have to enjoy. Majlis Convocation yang berlangsung hingga Khamis ini menyaksikan keseluruhan 4,120 graduan akan memperoleh ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian. Kerajaan negeri komited dalam soal pemeliharaan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Aliasan berkata ia terbukti menerusi inisiatif Heart of Borneo, HOPE, bagi memelihara dan membangunkan kawasan berkenaan berdasarkan prinsip pembangunan lestari selari dengan agenda pembangunan negara masing-masing. Katanya kawasan HOB di negeri ini meliputi kawasan seluas 2.1 juta hektar yang mengunjur dari batang air hingga ke lawas. Namun baru-baru ini kerajaan negeri bersetuju untuk menambah keluasan kawasan HOB Sarawak kepada 2.5 juta hektar. Oleh itu, beliau mahu semua pihak bekerjasama bagi merealisasikan projek berkenaan untuk memastikan kawasan alam sekitar terus terpelihara. Dato' Amar Awang Tengah berucap pada majlis penyampaian Anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi 2016-2017 peringkat negeri Sarawak di Kuching. Tambahnya, pendidikan alam sekitar merupakan salah satu pendekatan kerajaan dalam menguruskan alam sekitar yang memerlukan kesedaran, kefahaman, perubahan sikap dan penyertaan aktif seluruh anggota masyarakat. Pada majlis itu, Sekolah Kebangsaan 2 Sungai Mukah dan SMK Bandar Sibu dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Khas Bintang Serasi 2016-2017. Mereka menerima hadiah wang tunai RM5,000 masing-masing, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tung Hua Sibu pula menerima pengiktirafan khas Sekolah Contoh Anugerah Serasi kerana telah memenangi Anugerah Khas Bintang Serasi 3 kali berturut-turut. Buat pertama kali, kategori Anugerah Guru Serasi Terbaik diperkenal mulai tahun ini bagi memberi pengiktirafan kepada guru yang bergiat aktif menyumbang terhadap pengurusan dan program alam sekitar di sekolah. Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS disaran agar terus setia bersama parti dalam usaha memberi khidmat terbaik kepada parti dan rakyat. Presidennya Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata ahli-ahli PRS khususnya golongan generasi baharu berperanan penting dalam meneruskan perjuangan parti itu dalam arena politik di negeri ini. Tambahnya, sokongan padu daripada semua ahli PRS terhadap barisan pemimpin parti adalah penting agar mereka dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih efisien. Berucap merasmikan Majlis Kesyukuran PRS di Kuching, Tan Sri James Masing yang juga Timbalan Ketua Menteri berharap agar kerjasama semua ahli parti akan terus diperkukuh demi kebaikan parti dan rakyat. Pembangunan jalan pesisir pantai dan lebuh raya Pen Borneo serta pembinaan semula sekolah daif merupakan dua komponen utama bajet 2018 yang begitu signifikan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Pengarah JBPM Sarawak, Noh Hisham Muhammad berkata peruntukan bagi pembinaan jalan dan sekolah daif bakal memberi impak kepada pihaknya dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Jelasnya, pembinaan jalan pesisir pantai dan lebuh raya Pen Borneo akan memudahkan akses untuk sampai ke lokasi bencana dan memendekkan masa tindak balas jabatan. Sebagaimana yang kita laksanakan sekarang, pembinaan baru ini akan ambil kira dari segi ketahanan api struktur itu. Keperluan paling asas yang selama ini kita kejar untuk adakan alat madam api akan diteka bersama, dan juga jarak antara sekolah-sekolah ini dapat kita bagi advice. So yang sedia ada ni tak dapat kita buat banyak sebab takkan kita nak roboh sekolah dan bina baru, sedangkan kita masih lagi memerlukan peruntukan untuk bina sekolah kan. Jadi apabila kita mari yang baru ni, kita dapat susun itu lebih tersusun lah. So dari segi yang cakap pengurangan risiko bahaya kebakaran kepada bangunan sekolah, jadi dia murang sikit beban kita lah. Noh Hisham ditemui media pada majlis penyerahan rumah projek pembinaan semula rumah terbakar di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan di Kampung Lintang Terusan, Lawas. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JBPM, Dato' Amir Yusuf berkata, penubuhan bomba sukarela dan bomba komuniti merupakan strategi JBPM dalam memantapkan usaha penyelamatan ketika berlaku bencana. Sebab kita tak boleh nak bina banyak pada bomba di daerah pendalaman, mungkin tak ekonomik. Jadi kita tubuh pasukan bomba sukarela di samping bomba komuniti, dan juga kita
orang kata memberi kesedaran awam tentang faktor-faktor keselamatan kebakaran di rumah panjang. Selain itu, penglibatan penduduk kampung dan rumah panjang dalam program Boma Sukarela dan Boma Community memberi manfaat besar dalam menangani insiden kebakaran di kawasan masing-masing. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puteri. Silakan. Terima kasih. Baiklah, saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Melaka. Nur Amalina Abdul Halim telah bersedia dengan laporan penuh yang telah disediakan. Amalina, silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Expo Melaka Sihat 2017 yang menarik penyertaan 5,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran membuktikan kesedaran masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Pengarah Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Ghazali Osman mengakui expo itu turut memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dengan lebih mudah dan tepat menerusi komunikasi dua hala. Nikmati 28 booth yang telah kita sediakan dengan pelbagai-bagai bentuk lah, ya, macam kenali ubat, ya, pemeriksaan pergigian dan aktiviti fizikal, tips dan sebagainya. Ya. Beliau berkata demikian pada expo yang dirasmikan Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Datuk Azman Abu Bakar di Air Malah, pengunjung juga berpeluang mendapatkan pemeriksaan gigi dan menyertai kempen derma darah selain informasi kesihatan. Saya dapat menurunkan sebanyak 20 kilo. Sekarang berat saya 115 kilo lah. Untuk kawal diet saya, sebenarnya kita kena kawal waktu makan kita. Pertama, dari segi minum pagi, makan tengah hari dan makan petang. Sebab kita bila nak kurus badan, kita kena tahu cara nak kawal, kontrol makan kita. So daripada kita pengambilan macam akak dulu 1,500 satu hari, around macam tu. Kita kena belajar cari makanan yang kalori dia rendah sikit. Sambutan positif yang diterima membolehkan program serupa akan dilaksanakan pada masa akan datang. Kebajikan golongan istimewa terus diberi perhatian. Bertempat di perkarangan Kompleks Jepurim telah berlangsungnya program Perhimpunan Hari Anak-Anak Istimewa Donrim 2017 disertai 100 kanak-kanak istimewa. Program merupakan anjuran Japrun Rim dengan kerjasama Bahagian Khidmat Masyarakat Jabatan Ketua Menteri dan Tabung Amanah Pendidikan Negeri. TAPIM adalah platform terbaik mendekatkan pemimpin dan rakyat. Ini satu langkah yang baik. Selama ni kita sentiasa dengan orang yang ada keupayaan, kan? Yang warga emas, ibu-ibu tunggal, kita beri bulanan pada mereka. Tapi kali ini Datuk Wira telah menganjurkan ni satu cara pemimpin mendekati rakyat. Ini salah satu cara yang terbaik lah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program yang turut dihadiri Adun Rim Datuk Ghazali Muhammad. Diakui kerajaan negeri sentiasa mengambil inisiatif menjaga kebajikan golongan istimewa melalui pelbagai program termasuk ziarah kasih. Untuk diberikan sedikit kesedaran ingatan kepada ibu bapa, berapa pentingnya anak-anak ini diberikan perhatian, dijaga sebaik mungkin sebagai tanggungjawab sebagai penjaga. Pelbagai pengisian telah memeriahkan program. Buat julung kalinya, Festival Warisan Persenjataan Melayu 2017 dianjurkan bertujuan memastikan warisan persenjataan Melayu terus terpelihara seiring perkembangan zaman. Institut Ketamadunan Melaka, Tuah Kolej Universiti Islam Melaka, KUIM, diberi kepercayaan untuk menjalin kerjasama dengan Majlis Warisan Tanah Beradat Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri Melaka. Pengarah program Dr. Syaimah Ismail menyatakan pengunjung boleh melihat secara lebih dekat senjata-senjata yang digunakan masyarakat Melayu terdahulu dalam mempertahankan diri, bangsa dan agama. Jadi saya kira penganjuran majlis ini merupakan satu inisiatif untuk memberi gambaran dan juga pendedahan kepada masyarakat tentang busana, keris dan juga adat-adat Melayu yang selama ni orang tak pernah tahu dan faham. Jadi bila datang ke festival ni kita boleh tengok ramai orang datang dalam berpakaian busana yang berbeza. Ada tanjak, pakai samping, bawa keris. Jadi ini adalah kelainan. Bila orang luar datang masuk dia tengok benda tu special.
Majlis penutup program disempurnakan Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka Tan Sri Muhammad Ali Rostam. Bagi pengunjung, usaha yang dilaksanakan ini diharap berterusan. Pendapat saya tentang program seperti ini adalah baik untuk anak-anak bangsa Melayu sendiri mengenal senjata mereka dan mengenal sejarah mereka, sejarah etnik mereka, iaitu etnik Melayu itu sendiri. Dan daripada situ mereka akan membina jati diri mereka lah. Objektif utama program ni dia menceritakan tentang ukuah terutamanya orang Melayu kita lah. Sejatinya mereka dapat kenal itu senjata Melayu, utamanya keris lah. Keris di mana keris itu sendiri banyak menceritakan tentang rahsia-rahsianya tersembunyi. Dapat memupuk sikap kesenian dalam silat dan dapat mengenal senjata-senjata dan dapat mengenal gerak-gerak seni silat. Dianggarkan kira-kira 4,000 pengunjung memeriahkan program 2 hari itu. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk perkembangan lain N5. Pelbagai acara tradisi akan diadakan. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Deepavali 2017. Ladang Info Ternak Sungai Siput Perak Darul Rizwan menjadi tumpuan. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Bersama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Siaran langsung Majlis Rumah Terbuka Malaysia Deepavali 2017, 11 November, Sabtu, 9 malam, TV1. Eksklusif daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Bersua kembali, Pulau Mutiara Laut Cina Selatan turut memberi tumpuan kepada peperiksaan SPM yang bermula hari ini. Dan bagi mengetahui perkembangan semasa wilayah Persekutuan Labuan, terus saja kita bersama Muhammad Randy Riki di sana. Randy, silakan. Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. 13 pusat peperiksaan yang dibuka membolehkan 1,113 calon menduduki SPM. Daripada angka itu, 930 calon daripada sekolah kerajaan, manakala 183 calon sekolah swasta, kolej vokasional dan persendirian. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan menyaksikan calon paling ramai iaitu 234 calon. Pengetua Ismail Abdullah menyatakan pengurusan sekolah telah memberi fokus kepada 3 tahap dalam persediaan menghadapi peperiksaan. Untuk murid-murid pada tahap cemerlang, kita fokuskan teknik-teknik menjawab soalan untuk mencapai A+. Untuk murid-murid yang tahap sederhana, kita fokuskan mereka kepada untuk meningkatkan pencapaian mereka dari sederhana kepada cemerlang. Dan murid-murid yang agak lemah, kita bantu mereka untuk mencapai sekurang-kurangnya lulus dalam. Serentak dengan itu, pengurusan sekolah juga mensasarkan pencapaian grade purata sekolah pada tahap 4.37 berbanding 4.92 tahun lepas. Peperiksaan STPM yang serentak dengan SPM membolehkan 121 calon mengambil peperiksaan di sekolah sama. Seiring kecanggihan teknologi, kaedah pengajaran dan pembelajaran PNP menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT memudahkan pendidik dan pelajar. Serentak dengan itu, lebih 1,000 guru sekolah rendah dan menengah menerima tablet yang dilengkapi aplikasi Tutor Guru dan e-paper utusan Malaysia. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Raisin Saidin, yakin agihan berkenaan adalah inisiatif kepada pendidik untuk mempelbagaikan lagi kaedah PNP. Dan harapan saya ialah agar guru-guru akan menggunakan dengan semaksimum mungkin kemudahan ini, dan saya mengharapkan supaya pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 yang diwar-warkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu akan menjadi lebih rancak lagi di sekolah-sekolah seluruh wilayah Persekutuan Labuan ini. Dalam masa sama, kemudahan itu juga berupaya meningkatkan pengetahuan serta kemahiran ICT dalam kalangan sasar. Bermanfaat kepada semua guru, lebih-lebih lagi apabila dimasukkan aplikasi e-tutor, e-guru dan e-paper utusan Melayu, kerana ianya banyak mengupayakan, memudahkan, mengukuhkan lagi KSSR yang telah dimulakan pada tahun 2011. Dan saya rasa tablet ini sekarang memang cukup untuk saya untuk
mendidik pelajar-pelajar saya dengan lebih baiklah. Sebab dulu mereka hanya lihat kertas putih dengan papan saja. Sekarang ada tablet ini, saya rasa mereka senang untuk faham. Malah penggunaan sistem PNP seperti ini dilaksanakan secara berterusan. Minda masyarakat, terutama ibu bapa, untuk membuat simpanan anak-anak perlu dididik menerusi pelbagai kempen. Malah diakui insentif khas Geran Sepadan menerusi skim simpanan pendidikan nasional iaitu SSPNI dan SSPNI Plus telah menarik penyertaan kumpulan sasar. Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli melihat kempen yang dibuat telah menjadi pemangkin kepada golongan ibu bapa untuk memulakan sekaligus meneruskan tabungan pendidikan anak-anak. Mesej dia itu jauh lebih besar, iaitu mesej untuk kita membudayakan penabungan dari umur awal lagi dan juga untuk kita membudayakan pengurusan keuangan yang baik. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyampaian sumbangan kepada pelajar terpilih tahun 1 dengan lebih 200 murid dari 3 sekolah menerima sumbangan deposit akaun SSPNI. Saya ucap terima kasih kerana dapat tabung dan duit. Saya rasa gembira dapat tabung untuk saya simpanan. Bantuan bukan sahaja daripada pejabat Parlimen Labuan tetapi sumbangan tambahan turut disalur Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil 1 Malaysia yang menerima bantuan tambahan RM30 juta menerusi bajet 2018 membolehkan masyarakat Tionghoa merancangkan pembangunan ekonomi mereka. Justru, peluang itu perlu direbut mereka yang layak. Pengerusi Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil 1 Malaysia merangka penasihat Parti Gerakan Tan Sri Chang Ko Yun menyatakan melalui pinjaman ini pastinya akan lebih banyak peluang baharu yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di Labuan pada masa akan datang. Beliau berucap pada majlis dialog bersama penjaja dan peniaga di Labuan. Hadir sama Ahli Parlimen Datuk Rosman Isli yang turut melancarkan van Parti Gerakan untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat yang memerlukan. Setakat ini sahaja perkembangan dari wilayah Persekutuan Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Randy, terima kasih. Ya, saudara, laporan itu menutup N5 hari ini. Dengan itu, saya Norlela Muhammad Noor. Assalamualaikum dan jumpa lagi.